Ya. Okey. Pasang dah kan? Pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Maryam Ahmad, Dr. Mizu Abdul Rahim, Imran Kadir, Muhammad Zikril Alif, Rano Bay. Masya Allah. Daripada Brunei. Rano Bay, kawan saya, Masya Allah, daripada Brunei. Muhammad Zikri Alif hadir. Ashraf Nur, Ahmad Nubli, Firdaus, Ruqiyah Hayat. Masya Allah. Ruqiyah Hayat, Masya Allah. Something wrong. Something wrong. Ada sesuatu yang tak kena. Masya Allah. Ruqiyah Hayat. Nanti saya kena nak dapat bantuan sedikit. Ada apa yang tak menjadi masalah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaini, Zainul, Muhammad, Masya Allah. Kenzo, Miyazawa, Jazz, Hasbullah, Muhammad, Ahmad Nubli, Masya Allah. So kita malam ni kita berada di episod yang ke-197. Masya Allah, kita berada di muka surat 276, Asmaul Azam. Masya Allah, tuan-tuan boleh hadirkan diri. Ashraf Nur, Masya Allah. Grup-grup Azlan tak ada ke? Grup-grup Azlan ni, grup Azlan ada. Efi, Abdul Wahab, Masya Allah. Maulana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara clear, Masya Allah. Kita masih menunggu kawan-kawan lagi. Abdul Hadi, Hadi Abdullah, Masya Allah. Hadi Abdullah. Okey. Rosnah Loman, Ustazah Rosnah Loman. Semua ustazah, semua ustazah, ustazi, ustazah. Izzat Isha, Masya Allah, Cikgu Izzat Isha daripada Sungai Petani, Masya Allah. Siapa lagi yang Masya Allah yang boleh belum hadirkan diri? Boleh menghadirkan diri. Hadirkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza, amma ba'du. So kita dua-dua malam ni live di FB maupun di YouTube. So Masya Allah, tuan-tuan boleh hadirkan diri. Abu Bay, Masya Allah, Ustaz Abu Hanafiyah. Panggilan pulau yang begitu jauh, daripada utara sampai ke selatan, daripada selatan sampai ke utara. Masya Allah. Ya, malam ni kita berada muka surat 276. Kita dah habis dah nama-nama Allah sebelum ni kita dah habis. So kita datang kepada Asmaul Azam. Apa itu Asmaul Azam? Muka hadis yang ke-2289. Asmaul Azam, Abdullah Azri Al-Fansuri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Buraidah
وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال دعا الله باسمه أعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب رواه الترمذي وأبو داود. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang lelaki mengucap Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah, maksudnya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan keberkatan bahawa engkau ialah Allah, engkau antallah, engkaulah Allah, as'aluka bika antallah, engkaulah Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan, yakni tiada layak disembah selainmu, selain zatmu, selain zat yang Maha Esa, yang tidak perlu kepada sesiapa pun dan segala-galanya perlu kepadanya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang sekupu dengannya atau setara dengannya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan namanya yang agung, yang apabila Allah diminta dengan nama itu, Allah itu bila meminta dengan nama tersebut, pasti dia akan memberikannya. Apabila doa dipohon dengan wasilah nama itu, nescaya pasti doa itu akan diperkenankan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Asmul Azam, pendapat yang paling sahih tentang Ismul Azam, tentang Ismul Azam ni, Ismul Azam ni ialah itu tersembunyi, ianya tersembunyi dan tidak ditentukan secara tepat dan tidak diketahui oleh sesiapa, seperti penentuan Lailatul Qadar. Ismul Azam ni pun orang tak tahu macam mana penentuan Lailatul Qadar. Terdapat juga pendapat yang mengatakan Ismul Azam itu ialah lafaz Allah. Lafaz Allah tu sebenarnya Ismul Azam. Syekh Sayyidina Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih menyatakan bahawa apabila seorang itu mengucap Allah dengan penuh kebesaran, di dalam hatinya kosong selain daripada Allah, semua selain daripada Allah tu dah kosong, dah tak ada apa dah, maka nama yang suci itu akan memberi kesan pada waktu apabila disebut nama Allah, hatinya kosong selain daripada, dia akan beri kesan bila hati kita gementar. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah, yakni gementar hati kita. Maka gementar hati kita bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Ismul Azam, ulama mempunyai banyak pendapat. Di akhir bab ini akan disebut nama-nama yang dipilih oleh para ulama bahawa ia merupakan Ismul Azam. Nama-nama yang dipilih yang dikatakan merupakan Ismul Azam mengikut pendapat mereka lah, kerana penelitian ulama-ulama di dalam bahagian tersebut, dalam bidang tersebut. Ulama mengatakan terdapat perbezaan antara makna as-soal dan makna ad-doa. Ad-doa dan as-soal. Lafaz yang pertama as-soal bermaksud meminta sesuatu, seperti seorang berkata Allahumma a'tini, Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah kepadaku sesuatu. Itu maksudnya soal. Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah kepadaku sesuatu. Lafaz yang kedua pula memberi makna seorang hamba berkata ya Allah, dan jawabnya baginya ialah penerimaan. Maka Allah menjawab panggilan hambanya dengan mengata labbaik li abdi, ai hambaku, daku memenuhi permintaanmu. Doa tu itu maksudnya, doa tu ya Allah, dan jawab baginya. Memberi mana seorang hamba apabila kata ya Allah, ya Allah, dan jawab baginya ialah penerimaan. Allah menjawab panggilan hambanya dengan mengatakan ya ibadi labbaik ibadi,
labbaika ibadi, labbaik wahai hambaku, daku memenuhi permintaan. Allah Subhanahu wa taala suka apabila kita berdoa, khususnya kita berdoa dengan nama Ismullah, Ismul Azam. Jadi ulama mengatakan Ismul Azam itu lafaz Allah. Ismul Azam itu ialah lafaz Allah. Allah yang mana apabila kita menyebut namanya, maka dalam hati kita kosong selain daripadanya. So hati kita dah kosong dah daripada makhluk, dah kosong dah daripada makhluk, hanya kita meyakini kepada Allah. Sebab tu la ilaha illallah dalam dakwah kita kata boleh la ilaha illallah, nak buang kebesaran makhluk, nak masuk kebesaran Allah. Nak buang kebesaran makhluk, nak masuk ke, nak buang ke, nak buang ke, nak masuk. Yang paling penting ialah yang mana hati kita tadi kosong selain daripada Allah. Hati kita ni kosong. Yang kadang-kadang kita rasa jiwa kita kosong je. Mungkin kita menghadapi sesuatu, kita merasai jiwa kita kosong. Bila jiwa kita penuh dengan nama Allah, maka mudah untuk bagi kita melakukan sesuatu yang perkara-perkara yang Allah suka. Berdoa dengan Ismul Azam. Jadi kita kena berdoa dengan nama Ismul Azam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa rajulun yusalli qala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum as'aluka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'allaha bi ismihi a'zamil ladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Allahu akbar. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, aku duduk bersama Nabi di dalam masjid. Dia kata tiba-tiba satu ketika aku duduk dengan Nabi dalam masjid. Pada waktu itu ada seorang sahabat yang sedang menunaikan solat dan dia membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyum ya qayyum as'aluka. Itu semua tu sebut nama Allah, Asmaul Husna tadilah. Kita sebut Asmaul Husna dalam Ismul Azam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan perantaraan bahawasanya bagimulah segala pujian. Bagimulah bi anna lakal hamda tiada Tuhan melainkanmu yang maha penyayang dan maha banyak pemberiannya, pencipta langit dan bumi, wahai zat yang memiliki kehebatan dan kemuliaan, wahai zat yang maha hidup dan berdiri dengan sendiri, aku memohon kepadamu. Nabi SAW bersabda, dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila seorang berdoa dengannya, maka akan diterima doanya itu, dan apabila seorang memohon sesuatu dengannya, maka permohonannya akan diterima. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Maksudnya. Dan hadis seterusnya, wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ismullah a'zamu fi hataini ayatain wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Fatihatu Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa rawahu Darimi. Sayyidatuna Asma binti Yazid radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, Ismul Azam terdapat dalam dua ayat ni.
Sebab Ismul Azam penentuannya sangat susah. Macam mana penentuan perkara-perkara yang gaib yang lain, perkara-perkara yang tidak diberitahu, tapi benda itu ada. Seperti tadilah kita kata penentuan Lailatul Qadar dan sebagainya. Khair. Wa ilahukum ilahun wahid. Ini dalam surah Ali Imran. Ini dalam surah permulaan Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah wa ilahu, ni ayatul kursi lah. Ini ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha wahidu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan satu lagi ialah alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini di antara Asmaul Husna lah, nama-nama Allah, iaitu Ismul A'zam. Keberkatan dan kesan doa Nabi Yunus AS, ia juga di antara Ismul A'zam, juga di antara lafaz-lafaz Ismul Azam yang kita bincangkannya, iaitu dengan kita berdoa dengan lafaz-lafaz tersebut. Dengan kita berdoa dengan lafaz-lafaz tersebut, maka doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa an Sa'd radhiyallahu anhu qala hadis ke 2292 wa an Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam da'watun zinun da'watu zinuni iza da'a rabbahu wa huwa fi batnil hud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Anbiya. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in illa istujiba lahu. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa zinun, doa nun, doa zinun, doa zunun, iaitu doa Nabi Yunus, doa sahibun nun. Zinun tu maksudnya zunun, kalau kita baca zunnun, doa zunnun, 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 doa zinun lah, doa zinun, zunnun, zinun, sahabat ikan. Ketika baginda berada di dalam perut ikan, ialah Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Tiada mana-mana orang Islam yang berdoa dengannya maka memohon sesuatu melainkan akan diperkenankan. Ada satu orang, dia ada masalah, dia tanya satu orang ustaz. So saya pun bagilah la ilaha illa anta ni 300 kali pagi, setiap hari 300. Tapi oleh kerana dia berhajat sangat, saya kata okey, buat la ilaha illa anta ni sebanyak 500. Saya bagi kepada dia. Kalau orang buat, masya-Allah, mujarab tau. Dia ada masalah besar. So masalah atau masalah macam-macam lah masalah dia. Masalah yang seseorang yang dihadapi seseorang tadi. Dia masalah besar. Lepas tu bila jumpa dengan dia, kita kata, tuan kena taubat dulu, kita kembali kepada Allah. Dan saya bagi doa ni, la ilaha illa anta ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya bagi 500 kali pagi, maknanya sepanjang hari lah. Dan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 300. Saya kata buat 40 hari, tengok apa kesan dia. Lepas minggu, kes banyak, kes dia banyak, masalah dia banyak. Lepas minggu, satu masalah dia selesai. Satu masalah dia selesai. Seronok, dia kata, satu masalah dia selesai. Banyak kes dia selesai. Kes masalah dia diselesaikan oleh Allah SWT. Allah yang selesaikan, manusia tak boleh selesaikan. Dia banyak kes, so selesai. Dia kata, selamat, alhamdulillah ustaz, selamat rezeki. Saya kata alhamdulillah. Tu Allah SWT. Allah Ta'ala boleh selesai. Tuan-tuan tahu tak selesai berapa masalah ni?
Besar kala dia. Allahu Akbar. Besar dengan amount yang besar. Kes orang tuduh dia lah, tapi dia terlepas daripada kes tuduhan tadi. Dia terlepas dalam kes tuduhan itu. Besar. Kes 100 juta. So dia terlepas dalam kes. Khair. Berkat dengan kalimah Allah. Penerangan kisah Nabi Yunus alaihi salam secara ringkas, yakni lihat Mazarul Haq dalam Ma'riful Quran. Secara ringkas, Allah Ta'ala menghantar Nabi Yunus alaihi salam pada bandar Nainawa, Ninaweh, Iraq. Nainawa iaitu bandar Ninawa. Kita baca tu Ninaweh, Iraq. Nabi Yunus alaihi salam. Boleh saya ijazat semua tu, benda-benda ijazat semua tu, insya-Allah. Sebagai pembawa hidayat, iaitu sebagai nabi lah. Sebagai pembawa hidayat dan sebagai nabi. Dalam dakwahnya, baginda berdakwah kaumnya kepada iman. Kaumnya mengingkari dakwahnya, maka Allah menurunkan wahyu kepada baginda. Jika mereka tidak beriman, maka dalam masa 3 hari mereka akan diazab oleh Allah. Baginda Yunus AS ditangkap oleh kaumnya kerana mereka mempercayai bahawa baginda akan berjaya melepaskan. Selagi baginda berada bersama mereka, maka azab tidak akan diturunkan. Baginda berjaya melepaskan diri daripada kaumnya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam maka baginda datang setelah jadi turun, azab tidak akan turun. Jadi baginda telah keluar daripada kaumnya. Selepas baginda keluar, maka datang satu awan hitam ke bandar Nainawa. Setelah baginda keluar dah tu datang awan hitam. Apabila penduduk melihat awan itu, mereka membawa anak-anak, isteri mereka, binatang ternakan mereka ke satu kawasan dan berdoa serta bertaubat sambil bermunajat. La hayyu hina la ilaha illa anta, la hayyu hina la ilaha illa anta. Sebab Allah Ta'ala tak akan mengazab sesuatu kaum apabila selagi mana Nabi tersebut ada di dalam kaum itu. Allah Ta'ala tak akan azab. Jadi Allah Ta'ala tak akan azab kaum tu selagi mana Nabi berada di dalam kaum tersebut. Jadi mereka ni ada pengalaman dah. Mereka sudah ada pengalaman. Iaitu setelah kaum-kaum yang sebelum ni mereka diazab dalam masa 3 hari jika tak beriman. Jadi datang awan hitam pada mereka. Allahu Akbar. Jadi mereka pun bertaubat dan sambil bermunajat, La hayyu hina la ilaha illa anta, wahai zat yang maha hidup pada waktu yang tiada siapa pun hidup. Zat yang maha hidup, yang mana tiada sesuatu pun yang hidup. Allah menahan azab tersebut. Di dalam Quran disebut, walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahi. Maksudnya, ada baiknya kalaulah penduduk sebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab, supaya iman itu mendatangkan manfaat, yakni menyelamatkannya. Hanya kaum Yunus sahaja yang berbuat demikian. Ketika mereka beriman, kami elokkan azab sengsara yang membawa kehinaan dan kehidupan dunia daripada menimpa mereka, dan kami berikan di kesenangan sehingga ke suatu masa
yang kami telah tentukan. Jadi macam tu dalam keadaan tu. Jadi ketika baginda datang kepada kaumnya dan melihat daripada jarak jauh bahawa bandar itu masih lagi aman seperti sebelumnya, penduduk bandar masih hidup dengan aman. Apabila baginda melihat keadaan tersebut, maka baginda merasa malu kerana baginda berkata azab akan turun, namun tiada kelihatan tanda-tanda azab. Baginda tidak tahu bahawa baginda tidak tahu bahawa azab telah tiba, namun ditahan. Baginda berijtihad bahawa adalah tidak sesuai untuk kembali kepada kaumnya. Jadi dia kata tak payah balik kat kaumnya. So baginda berada di sempadan lah. Masa tu baginda berada di sempadan. Dia kata kenapa azab tak turun lagi pada kaum tersebut. Jadi baginda kata kalau aku balik nanti mereka akan mengatakan sesuatu padaku. Jadi beliau berijtihad. Ijtihad itulah kita kata kesilapan ijtihadi. Dan beliau baginda Yunus AS tengah meninggalkan kaumnya. Lalu baginda AS meneruskan perjalanan sehingga menaiki sebuah kapal bersama orang ramai. Di tengah perjalanan, lautan telah bergelora dengan dahsyat. Nahkoda kapal berkata bahawa di atas kapal ini terdapat seorang hamba yang lari daripada tuannya. Inilah sebab kapal ini tidak bergerak. Setelah berkata sedemikian, maka nahkoda itu duduk di atas kapal dan melakukan undian bagi semua musafir yang menaiki kapal. Nama yang keluar ialah nama baginda Yunus AS. Undian dilakukan kali kedua dan natijah yang sama. Baginda berkata, daku hamba yang lari daripada tuannya. Baginda terjun daripada kapal. Dengan kuasa Allah, seekor ikan telah menelan baginda. Allah Ta'ala memerintahkan ikan itu supaya meletakkan baginda di tempat yang selamat dengan jangan memakan baginda. Baginda tinggallah baginda di dalam perut ikan. Dan baginda terjunlah nak selamatkan balik, nak pergi kepada kaumnya. So ditelan ikan. Dalam perut ikan itulah baginda berzikir dengan asma Allah, asma dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 100 juta balik semula. 100 juta. So mahkamah pulangkan balik. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Baginda mengucap kalimah taubat kerana baginda keluar daripada kaumnya tanpa kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, fasbir li hukmi rabbika wa la takum ka sahibil hud iznada wa huwa maqzum. Maksudnya, maka bersabarlah wahai Muhammad menerima hukum Tuhanmu memberi tempoh kepadamu, dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. Dan ingatlah kisahnya ketika dia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebab terkurung dalam perut ikan. Allah memerintahkan ikan untuk memuntahkan baginda semula di perairan Nasib di Syam. Disitulah baginda dimuntahkan oleh ikan tersebut. Muntah balik 100,000. Besar Allah Ta'ala. Ya Allah, besarnya kudrat Allah, besarnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya bila pergi bincang dengan dia, saya kata masalah ni saya tak boleh tolong. Tuhan yang boleh tolong sendiri. Tuhan yang boleh tolong, Tuhan dan Allah. Dan saya boleh bagi satu jalan, tapi semua masalah Tuhan kena buat sendiri dan Tuhan kena tolong. Sahibul mubtala. Apabila seseorang itu diuji, selagi orang yang diuji itu tidak menyelesaikan akan masalahnya, akan ikan paus tu, ikan
nama sejenis ikan paus, sejenis ikan lah. Ikan paus kan pun macam-macam. So nama-nama tu kita je letak ikan paus ni. Mungkin dulu orang panggil ikan nun. Okey. Mungkin orang panggil dia ikan nun. Kita nama kita letak ikan paus. Kita panggil paus. Mungkin paus tu nun lah. Paus tu nun lah. Gitu. Ikan nun tadi. Ikan nun tadi. So ikan nun ni rasa masih hidup lagi. Ikan nun ni masih hidup lagi sebab jika baginda Yunus alaihi salam tidak berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, maka Nabi kata Nabi Yunus alaihi salam akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dia akan ada dalam perut ikan. Jadi sebab tu berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. So ikan tu sampai hari kiamat lah, mungkin lah. Mana tahu hidup tak hidup. Tak semesti garanti dia hidup. Begitu. Kita je panggil paus ikan nun. Blue whales, Mak Saleh panggil blue whale. Gitu. Begitu. Blue whale, Mak Saleh panggil dan sebagainya. Baik. Allahu Akbar. Dia memuntahkan balik di pengairan Nasib di Syam. Jadi maknanya kita sekarang kan, betul lah, kita sama-sama sekarang kita duduk di dalam, kita di dalam satu bahtera. Kita duduk dalam perut ikan sekarang. Duduk dalam perut ikan, kita duduk dalam musibah. So kita nak keluar daripada musibah COVID ni, sebenarnya kita banyak baca doa. Tapi secara ijtimai lah. Secara ijtimai lah baca, berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. So sahibul mubtala, orang yang diuji tu dia mesti menyelesaikan dia sendiri, dan dia mesti berfikir, dan dia mesti melakukan something untuk membantu dirinya keluar daripada permasalahan. Apabila Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saya beritahu dia, saya bincang dengan dia. Bila Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menghadapi masalah yang di mana Sayyidatuna Aisyah telah difitnahkan, dan peristiwa ini tidak tahu kepada Sayyidatuna Aisyah, beliau duduk di rumah, so dia tak tahu peristiwa yang berlaku di luar. Cuma dia dapat tahu reaction Nabi. Nabi kurang dingin, Nabi berfikir banyak masalah. So dia tak tahu. Satu malam dia telah keluar dengan ibu pengasuh dia lah, iaitu Ummu Mistah. Ummu Mistah ni pengasuh dia. So Ummu Mistah ni, anak dia nama Mistah. Mistah ini ialah di antara orang Islam yang yang mana dia terlibat di dalam fitnah itu. Yang terlibat dalam fitnah itu 3 orang beriman. Yang terlibat lah, maksudnya terpedaya dan terlibat. So Allah Ta'ala nak sabitkan satu hukum hadil qazaf lah. Mana bila satu orang terlibat tahmah, setahmah tadi telah terbuka dan dia bersalah di dalam tahmah tadi, so dia kena 80 rotan lah. Misalnya satu orang tahmah, satu orang tu berzina, tapi dia tak sabitkan kesalahan, so dia tak sabitkan kesalahan, so dia kena rotan lah, 80 rotan, dipanggil hadil qazaf. Ya, maksud oleh kerana dia telah melakukan tahmah tersebut. Okey, tak apa. Jadi mungkin cerita ni saya dah cerita dah, tapi tak apa, saya ulangkan balik aje lah. Mungkin ada yang belum dengar. Jadi bila keluar waktu malam untuk buang air, maka dia pun pakailah tudung, pakai tudung makcik tu. So bila berjalan tengah malam, dia kawasan-kawasan padang pasir tu, dia ada pokok berduri, dia panggil usbur, dia pokok-pokok berduri. Jadi kain tudung dia tadi terlekat pada pokok, kain tudung tadi, dia terpijak kain tudung tadi. Terpijak, maka dia nak jatuh. Maka bila sambil nak jatuh, dia kata wailaka mistah, wailaka mistah. Dia
berdoa keburukan kepada anaknya yang bernama Mistah. Wailaka Mistah. Okey. Aisyah kata, makcik, kenapa makcik kata macam tu? Binasa kau Mistah. Tu kan anak makcik kan? Kenapa makcik kata macam tu? Dia kata tak ada apa pun. Tersasul saja nak jatuh tadi. Jadi nak jatuh tadi. Dia katakan nak jatuh tadi, tersasul. Okey, maka berjalan lagi. Bila berjalan lagi kali kedua terpijak juga. Bila terpijak kali kedua, maka perkataan sama keluar daripada Ummu Mistah radhiyallahu anha. Dia kata, wailaka Mistah, binasa engkau Mistah. Jadi Aisyah pun tanya, dia kata, makcik, kenapa makcik ulang lagi perkataan tu? Mesti ada something wrong, mesti ada sesuatu yang menyebabkan makcik begitu. Bila satu orang dia duduk dalam fikir satu masalah, bila dia tersentuh dengan apa-apa, dia terjatuh ke, dia tersentuh ke apa-apa, maka perkara yang difikirkan itu yang akan dilontarkan olehnya, yang akan diucap olehnya. Nak jatuh tu dia kata, macam-macam lah kita kan, mencarut, mengapa pun semua sekali lah, tak ada Allah pun. Jadi dia kata, sebenarnya kau tak tahu Aisyah. Dia kata, kenapa makcik? Sebenarnya sekarang ni masalah engkau, masalah Tuan Put, masalah Ummul Mukminin ni telah dibincangkan oleh semua orang tentang masalah tadilah fitnah tentang Sayyidatuna Aisyah tak suci lagi. Sebab ada Sofwan tu satu orang dalam satu safar, iaitu Sayyidatuna Aisyah telah tertinggal. Dia turun, bila terturun daripada nak buang air, Sayyidatuna Aisyah pada peringkat awal tu badan tak besar lagi lah, anak baru muda-muda lagi, belasan tahun, badan kecil lagi. So duduk atas kajawah, duduk atas unta tu telah ditutup dengan kain. So dalam perjalanan, so masa tu untuk buang air dan sebagainya, bila buang air dan sebagainya, so Aisyah pun pergilah. Bila Aisyah pergi dan Aisyah balik ke tempat untanya dan naik di atas untanya, tapi Aisyah mendapati kalung dia telah hilang. Dia mendapati dia tertinggal kalung dia di situ. So dia tak bagi tahu Nabi, dia terus pergi. So bila waktu berangkat dah hampir, Nabi kata, okey, semua dah clear. Semua dah clear. Bila semua dah clear, so naik, unta pun naik. Jadi Aisyah pada masa tu kecil badan dia, so tak perasan lah dia ada atas unta atau tidak, sebab telah tertutup kan, jadi tak perasan ada ke Aisyah, tak ada. So perjalanan sampai. Jadi Aisyah pun datang balik, tengok rombongan dah pergi. Apalah, Aisyah kata, tak apalah, aku tunggu sini. Bila aku tertunggu di sini, apalah, rombongan akan datang. Dia kata ada rombongan yang di belakang tu, sebab dalam safar dia akan 2-3 orang, dia akan letak 1 orang atau 2 orang di belakang untuk mengambil barang yang tercicir di dalam perjalanan. Untuk ambil barang yang tercicir dalam perjalanan. So dia kata, tak apalah, nanti Rasulullah tengok aku tak ada, dia hantar siapa-siapa carilah aku, dia kata. Jadi pada waktu itu, masa tu dia tertidur, Hadrat Sofwan radhiyallahu anhu datang. Dia ialah orang yang mana dia ditentukan untuk mencari ataupun mengambil barang-barang yang tercicir dalam perjalanan. Dia tengok pada keesokan pagi, dia tengok ada satu sebatang sebujur tubuh lah. So dia dah kenal itu Aisyah. Dia dah kenal lah itu Aisyah. Sebab sebelum hukum purdah, jadi mereka masih lagi mengenali satu sama lain. Sebelum turunnya hukum purdah tadi, sahabat-sahabat masih mengenali. So Hadrat Sofwan ni setelah lihat wajah Aisyah, mungkin
Maknanya wajah Aisyah ni semasa belum hukum purdah datang lagi. Setelah hukum purdah ditutup semuanya, so tak nampak dah. Aisyah pun tak kenal lah. Tapi bentuk perawakan dan bentuk dia tu masih dikenali. Dia kata Aisyah tu. So dia pun pergi mendekati Aisyah pun, Aisyah pun tunggu dia. Dia pun bawa lah Aisyah naik atas unta, bawa sampai Madinah. So orang-orang munafik telah memulakan fitnah. Dia kata Aisyah tidak suci lagi. Tapi bila sampai tu, bukan masa tu terus kata. Bila Aisyah masuk tu, so Aisyah masuk dalam rumah macam biasa. So fitnah ni telah berbangkit, bangkit, dan berita ni tersebar. Tapi fitnah tu tak diketahui oleh Aisyah. Sebab Aisyah terus balik dalam rumah, mana tahu benda tu. Sayyidatuna Aisyah tak tahu dan tak menyedari. Jadi tengok tak menyedari. Jadi berita yang diberitahu oleh Ummi Mistah tadi, dia kata sebab itulah Nabi lain sekarang, diam, tak cakap apa. Sebab Nabi memikirkan ayat tak turun lagi untuk membersihkan tentang fitnah tadi. So dia pun kata kat Nabi, dia kata saya nak minta pulanglah ke rumah ayahanda. So Nabi benarkan. Bila balik tu, Abu Bakar tocor selalu anak dia kan, tocor. Aisyah menangis. So Aisyah sekarang dah tahu dah masalah dia, apa yang menimpa. So orang yang ditimpa masail tu dia sendiri. Yang orang lain boleh tolong dia, tapi dia sendiri kena buat. Dia kena sendiri hubungkan diri dengan Allah. Satu orang tu kena hubungkan diri dia dengan Allah. Dia sendiri buat. Dia pun tak kisah apa, dia sembahyang, sujud, doa pada Allah, sehingga Allah Ta'ala telah turunkan bara'ah, iaitu pembebasan Aisyah daripada fitnah. 8 ayat daripada surah An-Nur diturunkan untuk menceritakan kesucian Aisyah. Tapi bila sabit kesalahan tu, maka mereka yang ditahmahkan tadi, orang munafik, dia terlepaslah. Tapi orang beriman, 3 orang beriman telah dikenakan hukum hadid qazaf, iaitu itu Mistah sendiri, yang Mistah tadi kena, dan Hasan bin Sabit, abang kepada Zaid bin Sabit, dan Hadrat Hamnah, Fatimah binti Hamnah. Hadrat Hamnah itu ada ipar Nabi juga. Fatimah, Hamnah binti Jahaz, Fatimah binti Jahaz, Hamnah binti Jahaz, Fatimah binti Hamnah adalah Hamnah binti Jahaz, Hamnah binti Jahaz, iaitu Fatimah bin Jahaz, isteri Nabi Fatimah bin Jahaz, dan Hamnah binti Jahaz. So dia ipar aja. So kena 3 orang, Sayyidatuna Hamnah binti Jahaz, dan Zaid bin Sabit, dan Mistah kena 80 rotan. Itu turunnya hukum bara'ah, dan Aisyah radhiyallahu anha telah menyelesaikan masalahnya. Jadi orang yang mana dia ditimpa masalah itu, dia sendiri yang kena cuba keluarkan dirinya daripada permasalahan itu dengan melakukan amalan, supaya dengan amalan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan bara'ahkan dia daripada permasalahan yang dihadapi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 500 saya beritahu kat dia, saya hilang barang di India, jumpa di Pakistan. Dia kata betul. Saya kata percaya tak percaya? Lepas tu dia kata percaya. InsyaAllah Allah selesaikan. Allah yang bagi selesai. Kalau Allah tak selesai pun jangan kita putus asa, kita terus melakukannya, sebab Allah yang menentukan segala-galanya. So kita kembali kepadanya, kita minta dan berdoa kepadanya,
dan memohon kepadanya supaya Allah Subhanahu Wa Taala memandang kembali rahmat ke atas kita semua. Allah. Fasal ketiga, iaitu penelitian tentang Ismul A'zam. Penelitian tentang Ismul A'zam. Wa an Buraidah, bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 2293. 2293. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masjid al-isya'a fa idza rajulun yaqra'u wa yarfa'u sawtahu faqultu ya Rasulullah ataqulu hadza mura'in qal bal mu'min munibun qal Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu yaqra'u wa yarfa'u sawtahu faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yastami'u li qira'atihi summa jalasa Abu Musa yad'u Allahumma inni ushiduka annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadun samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah bi ismi allazi iza su'ila bihi a'ta wa iza du'iya bihi ajaba. Fa qultu ya Rasulullah ukhbiruhu bima sami'tu minka qala na'am fa akhbartuhu biqawli Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala li anta al-yawm li akhu sadiqun haddasani haddastani bi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu Razi. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku masuk ke dalam masjid pada waktu Isyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang membaca Al-Quran dan mengeraskan suaranya, baca dengan kuat. Nampak masjid Nabi kan mana ada lampu, tak ada lampu, baca kuat, dengar kuat. Aku berkata, ya Rasulullah, adakah lelaki ini seorang yang riak sebab baca Quran kuat? Baginda bersabda, tidak, bahkan dia seorang mukmin yang munib, yang kembali kepada Allah Ta'ala daripada kelalaian kepada zikrullah. Sayyidina Buraidah berkata, Sayyidina Abu Musa membaca Al-Quran dan mengeraskan suaranya. Hak baca tadi Sayyidina Abu Musa. Sayyidina Abu Musa membaca Quran dan mengeraskan suaranya. Rasulullah SAW mula mendengar bacaan itu. Kemudian Sayyidina Abu Musa duduk sambil berdoa. Duduk sembahyang, duduk berdoa. Tak nampak Rasulullah datang. Dia pun doa. Allahumma inni ushiduka annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tempat bergantung setiap. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar meyakini padamu bahawa engkaulah Allah, tiada yang layak disembah selain dirimu, yang Maha Esa, tempat bergantung setiap sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tiada sesuatu yang sekupu dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan namanya, iaitu Ismul Azam, yang apabila dimohon dengan nama itu maka akan diberi, dan apabila berdoa dengannya maka doa itu akan diperkenankan. Aku berkata, ya Rasulullah, adakah boleh aku memberitahu kepadanya perkara yang aku dengar daripada Tuhan? Boleh tak? Dia kan tak tahu apa yang aku nak beritahu ni. Mana dia tahu dalam gelap tadi. Nabi bersabda, kata boleh. Lalu aku memberitahu kepadanya perkara yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Musa berkata, engkau pada hari ini merupakan sahabatku yang benar. Engkau menceritakan kepadaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Musa Asy'ari dia tak nampak, dia sembahyang dalam masjid Nabi, gelap. Masjid Nabi itu kan gelap. Tahun ke-9 baru datang lampu daripada Tamim Dari yang membawanya daripada Iran, duduk dalam masjid Nabi.
Nawwarallahu marqadahu kama nawwarta hazal masjid. Nabi doa kat dia, semoga Allah Subhanahu wa taala mempercahayakan kuburmu sebagaimana kamu telah cahayakan masjidku ini. Nabi doa kepada Tamim Dari. Tamim Dari itulah yang membawa cerita yang dia berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau yang dijaga oleh jasusat. Sebelum ini Nabi SAW dalam ini nanti insyaAllah dalam jilid ke akhir lah, dalam jilid terakhir, dalam jilid sebelah atau jilid terakhir, iaitu Ibnu Sayyad, orang anak Yahudi yang dilahir selepas 30 tahun perkahwinan ibu bapa mereka berdua, yang bersifat buta sebelah mata dan banyak membaca doa-doa mentera, yang mana orang kata dia adalah Dajjal. Mula-mula suspek dia Dajjal, tapi di antara Dajjalun lah, dia suspek Dajjal lah mula-mula, tapi sebenarnya tidak. Lepas tu berita pengetahuan itu dia Sayyidina, sebagaimana telah dinyatakan apa yang dijanjikan bahawa penerangan nama-nama Ismul Azam yang dipilih oleh ulama, dengan kita mendoakan dengan nama-nama tersebut, doa kita akan diperkenankan dan hajat kita akan ditunaikan. Sebagaimana yang dinyatakan bahawa terdapat perbezaan pendapat mengenai menetapkan Ismul Azam tadi. Ismul Azam ialah lafaz Jalullah, Allah. Ada makna pertama, Ismul Azam tu lafaz Jalullah, iaitu lafaz Allah lah, lafaz Jalalah lah, lafaz Jalalah Allah, Jalalah lafaz Allah. Atau Ismul Azam tu ialah Bismillahirrahmanirrahim, sebab ada namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan lafaz Allah pun ada kat situ. Atau Ismul Azam tu lafaznya dhamir, huwa, la ilaha illahu, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, huwallah. So hu, lafaz hu tadi dhamir yang kembali kepada zatnya, iaitu Allah juga. Ada juga makna Allah di situ. Dan Ismul Azam tu juga Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang hidup dan yang berdiri di atas zatnya sendiri. Dan juga Ismul Azam tu ialah Malikul Mulk, kalimah Malikul Mulk, dan juga kalimah Tauhid juga dikatakan Ismul Azam. Yang ketujuh, yang keenam, La ilaha illallah, itu juga di antara Ismul Azam. Okey, ketujuh, Ismul Azam juga La lillahillazi la ilaha illahu. Hu tu kan la ilaha illallah, tepat Allahu tu dia ganti hu. Lillahillazi la ilaha illahu Rabbul Arshil Azim. Itu juga di antara yang dipilih oleh ulama sebagai Ismul Azam. Apabila kita berdoa melaluinya, doa-doa kita akan diperkenankan dan permohonan kita akan ditunaikan. Dan juga nama ke-8, Imam Zainul Abidin memohon supaya dipertunjukkan kepadanya tentang Ismul Azam. Beliau melihat dalam mimpinya bahawa Ismul Azam ialah kalimah la ilaha illallah, 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 Allah, Allah, Allah. Ismul Azam ialah, itu nama ditunjukkan. Dan ada pendapat mengatakan Ismul Azam tu lafaz Allahumma dalam setiap doa kita. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wa jannah, Allahumma rabbana zalamna anfusana, Allahumma innaka afuwun karim. Semua ada Allahumma kan. Sebenarnya doa tu Rabbana hablana min azwaj, Allahumma rabbana, Allahumma. So letak depan setiap kali kita doakan, kita letak depan Allahumma, Allahumma rabbana atina. Sebenarnya rabbana atina saja, tapi Allahumma rabbana atina, Allahumma inna nas'aluka ridha, Allahumma inna nas'aluka ridha. Setiap doa depan tu kita bubuh nama Allahumma, 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 Allahumma. Itu juga di kalangan nama asmaul, nama di antara juga asma Ismul A'zam. Seterusnya ada Hasan Basri rahmatullahi alaih berkata, apabila seorang mengucap lafaz Allahumma, seolah-olah seorang itu memanggil semua nama Allah
di dalam doanya. Sebab tu kalau bolehlah kita berdoa tu, kalau dalam Arab tu semua bubuh dapat Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma, semua Allahumma dalam doa kita. So kita adakan doa tadi. Okey, seterusnya nombor 11. Sebahagian berkata Ismul Azam tu Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu juga di kalangan Ismul Azam. Okey, Hadrat Abu Sulaiman Ad-Darani rahmatullahi alaih berkata, aku bertanya seorang syekh, apakah Ismul Azam? Syekh tersebut bertanya, adakah kamu ingin mengetahui nama itu? Dan aku berkata, ya. Syekh itu berkata, apabila kamu melihat hati kamu tawajuh kepada Allah dan lembut, maka pada masa itu berdoalah kepada Allah untuk memohon hajat. Maka pada masa itu berdoalah kepada Allah untuk memohon hajat dan menyelesaikan segala masalah kamu. Itulah sebenarnya Ismul Azam. Nombor 13. Seorang bertanya kepada Hadrat Abu Rafi' radhiyallahu rahmatullah alaih, beritahulah kepadaku mengenai Ismul Azam. Beliau berkata, tulislah ini, a'tillaha ya'tika, iaitu ta'atilah, ati'ullah ataupun ati'ullah yu'tika, ta'atilah Allah, maka semua doa kamu diterima. Beliau berpendapat bahawa mentaati Allah dan menunaikan semua hukumnya itulah Ismul Azam. Kerana dengan mentaati Allah, Allah akan menyayangi kita semua. Dan seterusnya ialah ke-14. Sebahagian muhakkikin, bukan ulama hak ni, ulama muhakkikin, ulama yang membuat kaji selidik, berpendapat Ismul Azam ialah seluruh doa berada di dalam satu perkataan yang jamik, yang arif billah. Apabila yang orang-orang arif billah, orang-orang dekat dengan Allah, apabila kan menyatakan nama Ismaul Azam, maka semuanya termasuk di dalamnya, iaitu Allahumma inni as'aluka bi an, kemudian bacalah Asmaul Husna. Allahumma inni as'aluka bi an, betul, masuklah 99 nama Allah yang kita sebut tadi sebagai nama Asmaul Husna. Manmat sebagai nama Asmaul Husna. Itulah perkara-perkara, insya-Allah nanti kita dah habis Asmaul Husna. So kita masuk lagi dalam kitab, masih lagi dengan nama-nama Allah dan bab ganjaran tasbih. So ada baru ni, ada Nubli tanya, datang balik ke kitab dakwat? Tu kitab dakwat ni kita Asmaullah, kitab dakwat tu kitab doa. Lepas tu datang kita Asmaullah. Jadi doa-doa ni, ganjaran-ganjaran tasbih ni, kita letakkan dia di dalam kitab Asmaul Husna. Dia di antara zikir juga, macam mana bab zikrullah tadi juga. Kitab dakwat bab zikrullah umum. Di situ zikir itu adalah umum. Di sini dibawa dengan kalimah-kalimah tasbih dan sebagainya. Itu dia letak di dalam Asmaullah, dia tidak letak di dalam kitab dakwat. Kitab dakwat berdoa, Asmaullah ni kita tasbih, kita berdoa dengan nama-nama Allah, dengan bab ganjaran tasbih. So dia beza sedikit lah. Dia letakkan semua itu di bawah Asmaullah. Asmaullah iaitu zikir-zikir, tasbih-tasbih, dan juga yang diletakkan di bawah kitab doa tu zikrullah. Itulah dia seakan sama. Sebab tu ada Nubli tu kata, saudara Nubli tanya, sama balik ke Ustaz? Tak, dia berada di bawah Asmaullah. Wallahu a'lam. So insya-Allah nanti kita bertemu lagi pada malam Jumaat ini. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat
وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله تقبل الله منا يا كريم